Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 23 November. Saya Nurul Hidayah Nawai. Dan juga saya Ivan Tuf. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu rencana masa depan negara. Pemimpin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional adakan pertemuan. Masa depan negara terlalu berharga dan wajar direncanakan dengan penuh cermat dan teliti. Demikian titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Justru perbincangan khas Raja-Raja Melayu berlangsung esok bagi Yang di-Pertuan Agong mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu berhubung pembentukan kerajaan baru. Jelas Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, pertemuan itu penting bagi Seri Paduka membuat keputusan demi kepentingan serta kesejahteraan negara dan rakyat. Al-Sultan Abdullah menyeru agar seluruh rakyat dan semua pihak terus istiqamah serta tenang hingga proses pembentukan kerajaan baru selesai. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu diadakan susulan sesi menghadap Wakil BN serta GPS termasuk Ketua Gabungan PH dan PN. Tahap keselamatan negara terkawal. Jaminan ini diberi Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani dan meminta rakyat tidak bimbang untuk menjalankan aktiviti harian seperti biasa. PDRM melakukan sekatan jalan raya SJR di lokasi strategik di seluruh negara bagi menjamin tahap keselamatan dan ketenteraman awam. Penugasan kawalan dilaksana 24 jam bermula semalam hingga satu tarikh ditetapkan kemudian. Pelaksanaan SJR itu sebahagian usaha PDRM mencegah jenayah melalui peningkatan kehadiran polis. Orang ramai diminta memberikan kerjasama dalam mematuhi arahan dikeluarkan. Ya, dalam pada itu, tahap kawalan keselamatan di sekitar pintu 2 Istana Negara juga diperketat selain sekatan jalan raya di lokasi terbabit. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata tindakan bagi memastikan urusan rasmi Istana Negara ini termasuk kehadiran pemimpin parti politik lancar tanpa sebarang gangguan. Turut dilaksana sekatan di beberapa kawasan berhampiran Istana Negara. Situasi semasa di pintu 2 Istana Negara adalah terkawal dan tiada sebarang insiden yang berlaku. Dalam pada itu, tinjauan mendapati terdapat penambahan bilangan anggota polis bersenjata mengawal laluan keluar masuk ke pintu 2 Istana Negara berbanding semalam. Pasukan Light Strike Force juga dilihat dikerah dalam keadaan siap siaga bagi mengawal keadaan. Seorang lelaki direman 3 hari kerana disyaki menghasut orang ramai membuat demonstrasi membantah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kesalahan dipercayai dilakukan individu terbabit menerusi muat naik di media sosial. Ya, Ketua Polis Selangor Datuk Junaidi Muhammad maklumkan perintah reman diperoleh susulan penahanan suspek semalam. Semakan mendapati lelaki itu disyaki melabelkan salah satu kaum sebagai pengamal rasuah. Dia juga didakwa mengajak orang ramai memprotes Yang di-Pertuan Agong berhubung pemilihan calon Perdana Menteri. Suspek berusia 35 tahun itu kini disiasat mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Polis menegaskan tidak akan berkompromi dengan cubaan mana-mana pihak yang menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Pertemuan antara pemimpin Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN di sebuah hotel di Ibu Negara dipercayai berhubung pembentukan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15 berlangsung kira-kira 2 jam.
Antara pemimpin BN yang hadir, Timbalan Pengerusi BN merangkap Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, Perdana Menteri yang juga Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan dan Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah Datuk Arthur Joseph Kurup. Pemimpin PN yang hadir termasuk pengerusinya merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu, Naib Presiden Bersatu Datuk Razijidin dan Datuk Sri Ronald Kiandi serta Setiausaha Agung PN Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Bagaimanapun, tiada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin terlibat. Baik, pejabat pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jalan Gasing, Petaling Jaya terus menjadi tumpuan pengawal media memasuki hari keempat pasca PRU ke-15. Beberapa pemimpin PH juga dilihat mula berkumpul di pejabat itu sejak tengah hari tadi. Dan antara pemimpin PH yang hadir, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Ketua Setiausaha PH Datuk Seri Saifuddin Nasution. Turut hadir Pengarah Komunikasi PH Fahmi Fazil dan Ketua Angkatan Muda Keadilan Adam Adli selain Presiden Parti Cinta Sabah Datuk Seri Anifah Aman. Kehadiran mereka bagi membincangkan perkembangan terkini politik negara dan isu-isu semasa melibatkan kepentingan parti. Gabungan Parti Sarawak GPS akur dengan titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengenai pembentukan kerajaan perpaduan. Ketua WIP GPS Datuk Seri Fadilah Yusof yang mengetuai wakil GPS untuk menghadap Al-Sultan Abdullah pagi tadi berkata, nasihat baginda telah disampaikan kepada pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Seperti mana yang telah diputuskan dalam melalui statement, GPS memang berhasrat dari segi sokongannya kalau dapat menubuhkan kerajaan bersama dengan beberapa parti. Tapi pada masa yang sama kita juga akan patuh kepada apa juga keputusan yang dibuat oleh baginda Tuanku. Selain beliau, GPS turut diwakili Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Natalinggi, Timbalan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Seri Richard Wiyot Jaim dan Naib Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Arun Agudagang. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Masih mengenai perkembangan politik semasa, surat mengenai Barisan Nasional BN memberi kepercayaan terhadap pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 bukan keputusan yang dibuat secara konsensus dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN semalam. Sebaliknya, menurut Setiausaha Agung MCA Datuk Chong Sin Woon, Dewan Tertinggi BN kekal dengan pendirian tidak menyokong mana-mana pihak buat masa ini. Tular sepucuk surat bertarikh semalam dengan Kepala Surat BN yang ditandatangani pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan kepercayaan dan sokongan penuh kepada Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 dalam pembentukan kerajaan. Surat itu dikatakan dipersetujui ketika mesyuarat Dewan Tertinggi BN semalam.
Datuk Chong dalam satu kenyataan berkata, MCA dan parti komponen BN telah mempersoalkan tindakan pengerusi BN itu yang dilihat secara jelas bercanggah dengan apa yang diputuskan oleh Dewan Tertinggi BN. Malah jelas beliau, pengerusi BN cuba menafikan mengenai surat berkenaan namun mengakuinya selepas salah seorang Dewan Tertinggi BN kemukakan bukti. Beliau berkata surat yang diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong jelas melanggar ketetapan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi BN dan dilihat mempersembahkan maklumat salah kepada Sri Paduka Baginda. Susulan itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid terus didesak meletak jawatan sebagai pengerusi Barisan Nasional. Setiausaha Agong MCA Datuk Chong Sing Un berkata ahli Parlimen Banggar Dato' itu perlu meletak jawatan secara terhormat, seterusnya digantikan dengan Datuk Seri Muhammad Hassan. Ia sebagaimana yang disarankan menerusi mesyuarat Dewan Tertinggi BN semalam. Desakan berundur turut disuarakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Mak Awi Cik Ahmad. Beliau secara terbuka mendesak agar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengundur diri secara terhormat kerana perlu bertanggungjawab sepenuhnya atas kekalahan BN dalam PRU ke-15. Datuk Seri Ahmad Zahid perlu berjiwa besar dan melepaskan jawatan Presiden UMNO agar dapat memberi ruang kepada penggantinya meneruskan perjuangan parti. Baik, esok proses penamaan calon Parlimen Padang Serai dan Dun Tioman diadakan semula secara serentak. PRU ke-15 bagi kedua-dua kerusi ini ditangguhkan berikutan kematian calon bertanding. Tempoh mengemukakan kertas penamaan calon bermula 9 hingga 10 pagi. Masing-masing di Dewan Kompleks Sukan Kulim High Tech Kulim dan Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Rompin. Calon-calon yang sah dinamakan bagi PRU ke-15 di kedua-dua kawasan itu sebelum ini dikehendaki hadir ke pusat penamaan calon untuk menentukan giliran pada kertas undi. Calon-calon baharu yang ingin bertanding pula mestilah menyerahkan kertas penamaan calon dengan hadir bersama pencadang dan penyokong. Hari pengundian ditetapkan pada 7 Disember dan undi awal pada 3 Disember. Dalam pada itu, Ketua Muslimat PAS Cawangan Pihanggu Nur Idayu Hashim dinamakan calon PN Dun Tioman. Pengerusi PN Pahang, Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata Nur Idayu, 35 tahun yang merupakan suri rumah, dipilih dalam kalangan pimpinan Akar Umbi bagi mewakili suara wanita dalam Dun Pahang. Pemimpin wanita tempatan ini merupakan Ketua Lajnah Penerangan dan Media Baharu Dewan Muslimat PAS Kawasan. Perbincangan antara pengerusi PH Pahang, Datuk Seri Amruddin Syari dan pengerusi BN Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail telah berlangsung semalam dalam usaha untuk membentuk kerajaan negeri. Setiausaha PH Pahang, Rizal Jamin berkata, hasil perbincangan adalah positif ke arah membentuk kerajaan negeri yang stabil serta inklusif demi menjamin kemakmuran dan pembangunan mampan ekonomi Pahang. Pada PRU ke-15, BN Pahang memenangi 17 daripada 41 kerusi Dewan Negeri Pahang, manakala BN memperoleh 16 kerusi dan PH 8 kerusi. Keadaan itu menyebabkan kerajaan negeri tidak boleh dibentuk kerana tiada gabungan yang menang sekurang-kurangnya 21 kerusi bagi membentuk majoriti mudah. Justru kerajaan campuran terpaksa dibentuk buat kali pertama di Pahang seperti yang berlaku di Perak. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Menteri Besar Perlis ke-8 Muhammad Shukri Ramli memulakan tugas secara rasmi hari ini. Adun sanglang ini tiba di Kompleks Dewan Undangan Negeri bagi mengimbas cap jari pada perakam waktu di Pejabat Menteri Besar pada pukul 9 pagi. Ya, turut hadir menyambutnya Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad serta Pegawai Kanan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Muhammad Shukri yang juga pengerusi PN Negeri kemudian menghadiri sesi taklimat pembangunan dan keuangan negeri.
Sementara itu, senarai nama Barisan Exco Kerajaan Negeri telah dihantar kepada Ibu Pejabat PN. Manakala Majlis Istiadat, pelantikan dan mengangkat sumpah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dijadual Jumaat ini di Istana Arau. Ya, 10 portfolio ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak diumum Menteri Besar Datuk Seri Syarani Mohamad. Berkonsepkan Kerajaan Perpaduan Perak, Exco terdiri daripada pemimpin berpengalaman termasuk pernah menganggotai kepimpinan negeri sebelum ini. Datuk Seri Syarani menegaskan tuntutan mengenai hak milik tanah 999 tahun untuk kampung-kampung baru di Perak tidak berbangkit dalam syarat pembentukan kerajaan perpaduan di negeri itu. Kerajaan negeri berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri dan Kanun Tanah Negara 1965 dalam perkara berkenaan. Ketika mesyuarat pertama Exco siang tadi, antara keputusan dicapai untuk bersetuju sidang Dewan Undangan Negeri akan diadakan pada 19 Disember depan bagi pembentangan bajet 2023. Selain perbahasan mengenai enakmen peruntukan larangan ahli Dewan melompat parti. Polis Perak nafi berlaku rusuhan hadapan pejabat UMNO bahagian Lenggong selepas berakhirnya PRU ke-15. Jelas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri, gambar yang tular merupakan penugasan kawalan keselamatan ketika penjumlahan undi di Dewan Merdeka Majlis Daerah Lenggong. Ya, ketika gambar tersebut diambil, tiada sebarang insiden yang berlaku. Guru ini amat kreatif. Mereka ni amat pandai ambil gambar-gambar di fasa-fasa yang berlainan tadi dan mereka kompilkan dan menjadi satu cerita bahawa berlaku tidak aman di kawasan, terutama di kawasan Lenggong. Lenggong ni lah kawasan MB kita. Jadi dia kata malam tu ada orang nak berkumpul, ada voicemail kan. Suara katakan tidak aman, marilah kita beramai-ramai pergi ke bangunan UMNO di Lenggong, rumah MB untuk ni. Semuanya tidak, palsu sama sekali. Satu laporan polis dibuat dan kes disiasat di bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Baik, kembali dalam berita perdana, kita ke perkembangan ekonomi. RAM Rating Services Berhad menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia bagi 2023 kekal baik meskipun pertumbuhan diunjur lebih rendah pada 4.3%. Ahli Ekonomi Kanan dan Ketua Penyelidikan Ekonominya, Woon Kai Jek berkata, pertumbuhan lebih perlahan ekoran kesan daripada pertumbuhan global, terutama permintaan terhadap produk elektronik pengguna. Keadaan itu akan seterusnya memberi impak kepada sektor semikonduktor. Bagaimanapun, jelasnya ekonomi domestik yang luas dan pelbagai akan menyediakan asas kukuh untuk pertumbuhan berterusan. Justru penggunaan swasta akan menjadi teras utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Pemulihan seterusnya akan dapat dilihat sejajar keadaan pasaran tenaga yang bertambah baik.
Kadar pengangguran dijangka terus menurun kepada kadar purata 3.5% pada 2023 berbanding 3.8% diunjurkan tahun ini. Bagaimanapun, risiko prospek pertumbuhan secara keseluruhan kekal cenderung kepada situasi kurang menggalakkan. Ini berikutan ketegangan geopolitik. Asia X EAX mencatat keuntungan bersih 25.09 juta ringgit dan hasil berjumlah 100.10 juta ringgit bagi suku kelima berakhir 30 September lepas. Ini sejajar pemulihan ekonomi pasca pandemik. Ketua Pegawai Eksekutif Asia X Malaysia, Benjamin Ismail berkata EAX kini berada di landasan tepat bagi pemulihan walaupun syarikat penerbangan itu beroperasi dalam persekitaran mencabar. Ini disebabkan harga bahan api yang tinggi selain prestasi ringgit yang lemah berbanding dolar Amerika. Di sebalik keadaan kadar tambang yang lebih tinggi, Asia X yakin masih mampu menyediakan tambang dengan nilai terbaik bagi segmen pelanggannya. Syarikat juga berharap dapat menyambung semula perkhidmatan ke lebih banyak destinasi jarak pertengahan dalam beberapa bulan akan datang. Penampilan sulung ECA Integrated Solution Berhad ECA di pasaran ACE Bursa Malaysia bermula kukuh pada 65 sen sesaham berbanding harga tawaran awam permulaannya iaitu 17 sen. Saham penyedia penyelesaian pembuatan automatik itu menyaksikan 10.04 juta saham bertukar tangan selepas urus niaga dibuka pagi tadi. Syarikat berpengkalan di Pulau Pinang itu merancang untuk meningkatkan pengeluaran dan keupayaannya selain menawarkan penyelesaian kilang pintar kepada pelanggan menerusi hasil IPO yang berjaya diraih. One of our IPO proceeds, we want to fund for our smart factory solution because you see, we've been developing a lot of integrated production system, which is a fully customized, highly interconnected and integrated automation line for our customers, and we can complement it with autonomous mobile robot. Daripada 25.5 juta ringgit yang diperoleh daripada pelaksanaan IPO 7.7 juta ringgit diperuntukkan untuk pemerolehan jentera dan 14 juta ringgit untuk modal kerja. Manakala 2.8 juta ringgit dan 1 juta ringgit diperuntukkan masing-masing untuk membiayai penyenaraian dan pembayaran balik pinjaman bank. Dua pemenang utama kempen kad kredit I edisi terhad Bank Islam Visa bertemakan FIFA bakal diterbangkan ke Qatar bagi menyaksikan perlawanan suku akhir Piala Dunia. Setiap pemenang bertuah ini menerima 2 tiket penerbangan pergi balik, penginapan dan wang tunai RM10,000. Dua individu ini dipilih daripada 192 pemenang yang diumumkan Bank Islam Malaysia Berhad. Kempen berlangsung dari 15 Jun hingga 30 September 2022 merupakan kolaborasi antara Bank Islam dengan Visa selaku rakan global FIFA. Pemenang yang terpilih merupakan pelanggan yang telah memohon dan mengaktifkan kad edisi terhad berkenaan. Peluang juga dibuka kepada pemegang kad yang berbelanja minimum RM200 dalam satu resit menggunakan kad sama sepanjang tempoh kempen. Tujuan kempen ni kita nak menggalakkan pelanggan menggunakan kad Visa Bank Islam, dan masa sama kita nak bersama dengan peminat bola sepak Visa dan bola sepak FIFA untuk bersama-sama kita meraihkan untuk mereka pergi ke sana percuma. Jadi maknanya yang penang dua orang ni dapat percuma, everything semua kita cover by the bank by Bank Islam. Majlis penyampaian hadiah kempen kad kredit I edisi terhad Bank Islam Visa bertemakan FIFA disempurnakan Ketua Pegawai Perniagaan Kumpulan Runcit Bank Islam Mizan Masram. Salah seorang pemenang hadiah utama Zulhizam Dulaidi dari Selangor berkata, kemenangan ini satu peluang keemasan dalam hidup yang tidak mungkin beliau lupakan. Sebenarnya terus terang kempen ni kita tahu bila kita dah menang tu baru tahu ada kempen. So sebenarnya memang gunalah kad Visa semua tu, dan terima kasih kepada Bank Islam sebab beri peluang untuk pergi lihat Piala Dunia depan mata sendiri. Pernah juga pergi luar negara tapi ini first time seumur hidup melihat World Cup
Syukur akhir sendiri, depan mata sendiri lah, bawa anak seorang lah. Sangat gembira, tak terkata. Menerusi kempen selama 3 bulan ini, Bank Islam berjaya mencapai sasaran 10,000 pemegang kad baharu kad kredit I edisi Terhad Visa bertemakan FIFA. Mereka bentuk kad menarik menampilkan trofi Piala Dunia menjadi kenangan kepada pelanggan Bank Islam terhadap acara berprestij ini. Baik saudara, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 30 November. Langkah mencegah penyakit berkaitan banjir. Masih bersama berita perdana. Di Johor, 2 PPS masih beroperasi di Segamat. PPS Balai Raya Kampung Batu Badak yang dibuka sejak 2 November menempatkan 30 penduduk terjejas daripada 10 keluarga. Manakala PPS Dewan Komuniti Tasik yang mula beroperasi 6 November kini menempatkan 5 penduduk. Tinjauan kru RTM pagi tadi mendapati paras air Sungai Muar yang merentasi 3 perkampungan masih lagi melimpah dan menjejaskan beberapa kediaman penduduk. Limpahan air itu dijangka berlarutan lebih lama. Pegawai Pertahanan Awam Lieutenant Muda PE Zarul Akmaruddin Azman memberitahu pemantauan berterusan melibatkan 80 pegawai dan anggota dijalankan setiap hari melibatkan lokasi-lokasi terjejas. Okey, dari segi logistik kenderaan untuk kita standby monsun timur laut ni, dari segi kenderaan darat kita ada 3 kenderaan, 1 lori 5 tan, ambulans dengan 4x4. Untuk kenderaan air, kami ada 8 bot yang boleh digunakan bila berlakunya bencana banjir. Berdasarkan portal bencana banjir Nakma, jumlah penduduk terjejas makin berkurangan dan melibatkan 3 negeri termasuk Johor, Perak dan juga di Selangor. Seramai 952 penduduk ditempatkan di 9 PPS. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari barat laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelar dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kedah dan juga Kelantan yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di Sabah, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
Sentiasa Malaysia. Kita terus saja ke edisi sukan. Kita bersama Akhtar Hamzah. Silakan, Akhtar. 8 wakil negara beraksi di Jelajah Dunia Akhir BWF. Jodoh Ronaldo dan United tak berpanjangan. Assalamualaikum. Terima kasih Ivan dan juga Diana Wai. Kita mulakan dengan perkembangan badminton negara. 7 beregu negara disahkan layak untuk beraksi pada Jelajah Dunia Akhir Persekutuan Badminton Dunia BWF yang akan berlangsung di Bangkok 7 hingga 11 Disember depan. Turut mengetuai cabaran Malaysia, kesayangan penutup musim ini ialah perseorangan lelaki profesional negara, Lee Zijia. Web BWF, 3 beregu lelaki negara berjaya menempatkan diri ke saingan tersebut diketuai juara dunia 2022 Aaron Chia So Wui. 2 lagi beregu lelaki yang turut layak ialah naib juara terbuka Australia Ong Yasin Teo Yi serta beregu muda negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani. Bagi saingan beregu wanita pula, cabaran akan digalas juara terbuka Perancis Perlitan M. Tina. Mereka akan diiringi pasangan Vivian Hu, Lim Chiu Sian dalam acara tersebut. 2 beregu campuran profesional, Goh Sun Huat, Seven Lai Jamie serta Tan Kian Meng, Lai Pei Jing turut berjaya mengesahkan tempat dalam kejuaraan ini. Manakala pemain profesional negara Lee Zijia pula mengetuai cabaran dalam perseorangan lelaki. Bagi perseorangan wanita pula, tiada pemain negara yang layak. Sebanyak 24 kejuaraan kelayakan berlangsung di seluruh dunia, termasuk 19 jelajah dunia BWF sebelum kejuaraan akhir musim ini berlangsung di Bangkok. Skuad bowling negara terpaksa menanti sehingga hari terakhir Piala Dunia Persekutuan Bowling Antarabangsa IBF 2022 di Queensland, Australia untuk meraih pingat gangsa dalam acara berpasukan wanita hari ini. Dalam aksi tersebut, Malaysia yang dibarisi pemain berpengalaman Esther Chia, Sin Lee Jane, Natasha Roslan dan Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman berjaya mengharungi 5 perlawanan untuk mengatasi pasukan Amerika Syarikat 3-2. Malaysia terlebih dahulu memenangi perlawanan pertama dengan 226 jatuhan pin, berbalas 204 jatuhan pin dan terus selesa 2-0 dengan kemenangan 219 berbalas 182 jatuhan pin pada perlawanan kedua. Namun, pasukan Amerika bangkit menguasai 2 perlawanan seterusnya dengan 226 berbalas 192 dan 248 berbalas 220 jatuhan pin. Situasi itu mencetuskan semangat juang pemain negara yang akhirnya memenangi perlawanan terakhir dengan 235 jatuhan pin berbanding 228 jatuhan pin oleh pasukan Amerika. Sebelum itu, skuad negara gagal melangkah ke final selepas tewas 1-3 kepada Sweden di separuh akhir. Beralih ke perkembangan skuash, pemain wanita negara Aifah Azman berjaya melangkah ke peringkat suku akhir kejohanan terbuka Malaysia 2022 selepas menewaskan rakan senegara Nur Aina Amania Pandi 3-0 di pusingan kedua petang tadi. Pada aksi tersebut, Aifah dilihat tidak berdepan masalah untuk mengesahkan slot ke suku akhir dengan kemenangan 11-6, 11-4 dan 11-8 ke atas Nur Aina. Pemain ranking ke-21 dunia ini menjelaskan dia hanya memberi fokus kepada dirinya dan cuba mengutip mata demi mata ketika berdepan lawannya. Aina Amani, congrats, menang semalam, and it was a tough match for her, 3-2, and I'm very happy to win 3 love today. I came into, I masuk court and then I have a really good game plan and then try to execute it really well so that I can just finish it in 3 love. So I'm very happy with my performance today.
Sementara itu, seorang lagi wakil Malaysia, Rachel Arnold, turut menceriakan kam negara apabila mara ke peringkat 8 terbaik dengan kemenangan 4-0 ke atas wakil England, Grace Gear. Perkembangan rugby, KL Saracens mengukir satu lagi kemenangan setelah menumpaskan Selangor dalam kejohanan program pembangunan rugby negara NRDP 7-a-side peringkat kebangsaan 2022. Kejohanan yang berlangsung di Stadium Mini Shah Alam itu menyaksikan KL menang dengan keputusan 33-7. Pasukan di bawah kendalian Nabil Harun itu beraksi dengan cemerlang sehingga memaksa Selangor terpaksa akur dengan kekalahan tersebut. So far, Alhamdulillah, KL Saracens layak ke semi-final Cup. Tadi baru lepas lawan Selangor. Kami akan layak ke semi-cup. Peringkat kumpulan, Alhamdulillah, kami johan kumpulan. Semi-cup ni, game akan lagi fit lah. So, KL Saracens akan prepare yang lebih baik, insyaAllah. Semalam, KL berjaya membenam pasukan undangan Dediangas dari Filipina dengan 32-7. Mereka akan beraksi di pusingan separuh akhir berdepan Johor esok. Bahang final Piala Malaysia 2022 di antara Johor Darul Takzim JDT dan Selangor FC pada Sabtu ini semakin dirasai. Dan gelanggang bagi pertemuan final tersebut, Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ kini sedang membuat persediaan rapi bagi mengendalikan malam bersejarah tersebut. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL Stuart Ramalingam berkata, sesi turun padang meninjau venue itu sudah diadakan pada Khamis lepas bagi memastikan kelancaran aksi final tersebut. Menurut Stuart, selepas penyelenggaraan kawasan padang serta pemeriksaan keselamatan dilakukan, pihaknya mendapati SNBJ kini sudah bersedia untuk menjadi hos final Piala Malaysia 2022. Tambahnya, pasukan JDT juga telah menghantar wakil memeriksa keadaan stadium manakala wakil dari Selangor akan berbuat demikian dalam masa terdekat. Mengenai insiden SNBJ bertukar menjadi sawah bendang jika cuaca hujan lebat pada malam final itu, Stuart optimis pihak Perbadanan Stadium Malaysia lebih bersedia menangani isu tersebut. JDT kini dalam misi memburu gelaran treble selepas mara ke final untuk musim kedua berturut-turut. Skuad Harimau Selatan itu telah pun merangkul gelaran Liga Super dan trofi Piala FA musim ini. Sementara juara 33 kali, Selangor pula berpeluang menambah satu lagi koleksi trofi dalam kabinet mereka sekiranya menang ke atas JDT Sabtu ini. Agensi Anti-Doping Malaysia DAMAS sedang melakukan siasatan ke atas satu sampel doping yang didapati berstatus finding atypical yang diambil semasa Sukma ke-20 MSN pada September lalu. Dalam satu kenyataan, Kementerian Belia dan Sukan KBS memaklumkan sebanyak 252 sampel telah diambil semasa tamasya itu berlangsung. 251 analisis sampel atlet didapati negatif manakala hanya satu didapati berstatus tersebut. Siasatan sedang dijalankan oleh pihak agensi berkenaan bersama makmal yang bertanggungjawab. Keseluruhan sampel urin ini telah dihantar ke Makmal Anti-Doping Doha, Qatar, iaitu sebuah makmal yang diiktiraf oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Sampel tersebut akan dianalisis dan dibuat penilaian modul pasport biologi atlet atau ABP. Kesemua sampel telah dikendalikan selaras dengan peruntukan yang terkandung dalam Peraturan Anti-Doping ADAMAS 2021 yang mana hak atlet telah diberi keutamaan semasa pengujian kawalan non-doping dilaksanakan. Jodoh Cristiano Ronaldo bersama Manchester United nampaknya tidak berpanjangan. Ini selepas kelab Liga Perdana Inggeris itu mengesahkan
bahawa kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat untuk berpisah secara baik. Pengesahan itu dibuat United dalam satu kenyataan. Menurutnya, keputusan itu dibuat susulan tindakan Ronaldo membuat kenyataan kontroversi dalam satu temubual program televisyen baru-baru ini. Dalam temubual itu, pemain berusia 37 tahun tersebut mendakwa dirinya dikhianati oleh beberapa individu dalam pasukan selain tidak lagi mempunyai rasa hormat kepada pengurus Erik ten Hag. Ronaldo yang mempunyai kontrak sehingga Jun tahun depan menerima gaji sebanyak £500,000 seminggu dan dia akan meninggalkan kelab itu tanpa sebarang pampasan. United sebelum ini telah pun melantik pihak peguam untuk meneliti tindakan yang boleh diambil ke atas Ronaldo kerana telah melanggar kontrak. Bagaimanapun, The Red Devils mengambil keputusan untuk melepaskan pemain terbaik dunia 5 kali itu secara baik sekaligus menyaksikan dia bebas beraksi untuk mana-mana pasukan. Ronaldo ketika ini bersama skuad Portugal di Doha, Qatar dan dalam persiapan untuk menghadapi aksi pertama Piala Dunia Kumpulan H menentang Ghana pada Sabtu. Sementara itu, krisis yang melanda Manchester United tidak terhenti setakat itu sahaja. Ketika ini timbul kabar angin bahawa kelab gergasi Liga Perdana Inggeris itu akan dijual sesulan keputusan mereka melepaskan Ronaldo. Dalam satu kenyataan oleh Lembaga Pengarah United, kelab tersebut sedang membuat pertimbangan terhadap semua alternatif strategik termasuk pelaburan baharu ke dalam kelab, penjualan atau transaksi lain yang membabitkan syarikat. Sejak keluarga Glazer yang berasal dari Amerika Syarikat memiliki kelab itu, prestasi United kian jatuh merudum mengakibatkan peminat memprotes hampir sepanjang masa. The Red Devils gagal memenangi kejuaraan EPL sejak 2013 yang mana kali terakhir dimenangi di bawah era Alex Ferguson sebagai pengurus. 5 pengurus datang dan pergi di Old Trafford dalam tempoh 9 tahun. Namun kesemuanya gagal menyamai kejayaan Ferguson. Baik, kita teruskan dengan perkembangan Piala Dunia 2022 di Qatar. Susulan kekalahan mengejutkan di tangan Arab Saudi, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mahu pemainnya melupakan mimpi ngeri tersebut dan kembali fokus kepada misi memburu kemenangan pada aksi kedua dengan Meksiko Ahad ini. Semalam reputasi juara dunia 2 kali itu tercalar teruk apabila dijinakkan Arab Saudi 1-2 pada aksi pertama kempen Piala Dunia sekaligus menjadi kejutan terbesar dalam sejarah kejohanan. Kekalahan Argentina kepada Arab Saudi, pasukan ranking kedua terbawah dalam saingan Piala Dunia kali ini selepas Ghana menamatkan rekod tanpa kalah mereka dalam 36 perlawanan sejak Julai 2019. Meskipun bermula dengan baik menerusi jaringan penalti Lionel Messi. Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir. Seguimos pensando lo mismo, de la misma manera que antes del partido nos daban de favorito. Sabemos que el Mundial tiene estas cosas, hay veces que puede ser infinitamente superior y en una jugada o en dos como hoy se te complica y después la dinámica cambia totalmente. Sementara itu, perlawanan lain menyaksikan juara bertahan Perancis menepati ramalan apabila menewaskan Australia 4-1 dan pasukan Poland berputih mata apabila diikat tanpa jaringan oleh Meksiko dalam aksi kumpulan C. Lewandowski yang dijatuhkan dalam kotak penalti oleh pemain Meksiko gagal menewaskan penjaga gol Guillermo Ochoa yang turut mempamer aksi cemerlang semalam. Dalam pada itu, pemain veteran Barcelona Sergio Busquets akan mengetuai barisan muda Spanyol memulakan kempen Piala Dunia 2022 menentang Costa Rica tengah malam ini. Busquets yang dilantik sebagai kapten merupakan satu-satunya pemain Spanyol yang pernah menjuarai Piala Dunia 2010 dalam kempen di Qatar ini. Spanyol menjulang gelaran dunia pertama ketika dibimbing jurulatih Vicente del Bosque pada edisi 2010 di Afrika Selatan.
Namun di bawah era jurulatih Luis Enrique, Spanyol tampil dengan wajah baharu serta dibarisi pemain generasi muda sepanjang persiapan ke Qatar. Selain Busquets yang berusia 34 tahun, skuad Roja turut menurunkan pemain-pemain yang bakal membuat penampilan pertama di Piala Dunia. Antaranya perancang Barcelona Pedri yang berusia 19 tahun, Gavi 18 tahun, Ansu Fati 20 tahun dan Ferran Torres 22 tahun. Selain itu, dua pemain Real Madrid, Dani Carvajal serta Marco Asensio turut memperkuatkan cabaran mereka. Pada edisi di Rusia 4 tahun lalu, Spanyol tersingkir di pusingan kedua selepas tewas kepada tuan rumah. Baiklah, sekian perkembangan edisi Sukan untuk malam ini. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Salam sukan untuk semua. Assalamualaikum. Sejak darurat diisiar di Myanmar pada Ogos 2017, Jepun telah menyokong tindak balas pelarian Rohingya yang mencari perlindungan di Bangladesh. Jepun menyumbangkan lebih 175 juta dolar Amerika kepada Dana Penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFPA dan agensi serta NGO PBB lain, termasuk pembiayaan baharu. Terbaru, Jepun dan UNFPA menandatangani bantuan bernilai 3.7 juta dolar Amerika kepada pelarian Rohingya di Pulau Bashachan di Teluk Benggala dan komuniti tuan rumahnya. Sumbangan bertujuan meningkatkan akses perkhidmatan, kesihatan seksual dan reproduktif, melindungi maruah dan keselamatan wanita dan gadis daripada keganasan berasaskan jantina dan memperkasakan remaja dan belia menurut Kedutaan Jepun di Dhaka. Bangladesh telah memindahkan hampir 20,000 pelarian Rohingya ke Bhasan Char sejak Disember lalu. Lebih 1.2 juta Rohingya mendapatkan perlindungan di negara itu selepas melarikan diri daripada tindakan kejam tentera Myanmar. Empat 46 mangsa dilaporkan cedera akibat gempa bumi kuat melanda wilayah Dushe di barat laut Turki awal Rabu menurut pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan AFAD. Seramai 37 orang cedera di Dushe, pusat gempa, manakala 9 lagi mangsa dilaporkan di wilayah Istanbul, Sakarya, Bolu dan Zonguldak. AFAD memaklumkan gempa bumi berukuran 5.9 pada skala Richter berpusat di daerah Golyaka melanda negara itu pada 4.8 pagi waktu tempatan. Gempa itu berlaku pada kedalaman 6.81 km dari dasar laut. Gegaran turut dirasai di Istanbul dan wilayah lain termasuk barat laut Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik dan wilayah Izmir serta Kutaya Barat dan juga ibu kota Ankara. Ribuan penduduk di barat Indonesia hilang tempat tinggal sementara hospital-hospital berdepan kekurangan sumber perubatan selepas gempa melanda wilayah Jawa Barat. Gempa berskala 5.6 magnitudo berlaku pada 1:21 tengah hari Isnin waktu tempatan. Gempa dipercayai dengan kedalaman 10 meter menyebabkan bangunan dan kediaman runtuh. Gempa berkenaan menyebabkan 268 maut manakala 151 lagi masih hilang.
Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Pengarah syarikat dan pengurus sumber manusia mengaku tidak bersalah atas 10 pertuduhan memperdagangkan manusia bagi tujuan eksploitasi kerja. Tertuduh Datuk Oi Kargiap dan Chai Lehun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Kedua-dua tertuduh didakwa mencapai niat bersama memperdagangkan 10 individu tempatan di sebuah premis di Taman Tangling Indah, seberang Perai Selatan. Kedua-duanya melakukan kesalahan itu dari 14 Februari hingga 27 Oktober lalu. Turut didakwa atas kesalahan sama dua pekerjanya yang turut mengaku tidak bersalah atas 20 pertuduhan bersubahat bersama-sama dua tertuduh. Mahkamah membenarkan keempat-empat tertuduh diikat jamin RM362,000 dengan masing-masing seorang penjamin. 4 Januari tahun depan sebutan semula kes. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Baik dia, kata orang cemburu itu tanda sayang. Ya ke? Kalau tak cemburu maksudnya tak sayang ke? Saya tak tahu, saksikan dalam segmen hashtag. Apa yang dimaksudkan ialah kehadiran ahli baharu dalam keluarga ada kalanya dicemburui adik-beradik, namun lain kisahnya kepada keluarga Haziq Syubi. Anak sulungnya, Kaiser Zul Ishak yang berusia 4 tahun menangis melihat adik barunya ketika ibunya pulang dari hospital. Irsyad begitu emosi menyambutkan lahiran adiknya disebabkan ibunya pernah mengalami keguguran. Sikap penyokong Jepun secara sukarela membersihkan stadium pada Piala Dunia Qatar menjadi perhatian dunia. Tindakan terpuji ini dilakukan selepas aksi perlawanan pembukaan antara Qatar dan Ecuador di Stadium Al-Baid Ahad lalu. Budaya ini terus jadi amalan warga Jepun di mana sahaja mereka berada sebagai prinsipnya menghormati sesuatu tempat. Aksi bersaja seorang wanita 56 tahun menjadi bualan warga maya. Bukan sahaja masih berupaya melakukan senaman angkat berat, malah aktif secara santai ketika memakai sari. Difahamkan dia mula bersenam selepas disahkan mengalami sakit lutut dan kaki yang teruk pada usianya 52 tahun. Aktiviti fizikal ini membantunya pulih daripada kesihatan. Berita perdana edisi 23 November 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.